Assalamualaikum guys, selamat datang ke SR TV dan terima kasih kerana terus setia bersama channel ni lah. So seperti biasa, sebelum kita memulakan video ni, aku minta bantuan anda untuk meneruskan support anda untuk di sepanjang perjalanan channel ni lah dengan memberi like, dan juga siapa yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe di channel SR TV ni. So okay guys, video kali ini adalah mengenai perkongsian untuk sebelum 90 minit sebelum sepak mula perlawanan friendly match di antara Sabah FC dan juga Tampin ni. So aku akan memberi prediction, formation dan juga kesebelasan utama dan juga siapa kapten yang bakal turun untuk perlawanan ni. Kita tahu seperti mana kita telah lalui perlawanan sebelum ni, ada banyak perubahan yang dilakukan untuk separuh masa pertama dan separuh masa kedua, dan apa yang aku akan berikan pada kamu ni adalah prediction aku untuk starting line up untuk separuh masa pertama. So jom kita mulakan. Okay guys, so ini adalah kesebelasan utama yang mungkin akan diturunkan oleh OKS bagi menentang Tampin Rovers ni. Sekali lagi akan menggunakan taktik yang cukup familiar untuk OKS, cukup familiar untuk pemain bagi tahun 2022, dan ini adalah taktik yang cuba disesuaikan oleh pemain-pemain baru Sabah FC pula, iaitu 3-4-3 pada perlawanan di mana sekali lagi kita akan tengok itu apa akan menjadi penjaga gawang utama kita dibantu oleh Irfan, Gabriel dan juga Dominic. So ini adalah merupakan 3 center back yang terbaik sekarang yang aku tengok, di mana hasil daripada 2 perlawanan persahabatan yang telah dilalui, di mana of course Melaka aku nak tengok semua, separuh masa pertama dia punya live to leg, separuh masa kedua aku nak follow sepenuhnya, tapi apa yang aku cakap ni adalah berdasarkan daripada apa yang telah dilalui oleh Sabah FC sewaktu menentang Geylang FC, di mana ketiga-tiga pemain center defense kita memang beraksi cukup bagus, mempunyai kesefahaman yang cukup tinggi. Tidak boleh dikatakan macam yang ketara untuk pemain yang mengemudi, yang memberi arahan di mana pemain patut berada sewaktu sepanjang perlawanan. Kita boleh nampak Gabriel dan Dominic di situ, di mana Irfan aku rasa beliau mampu juga untuk mengawal central defense kita, tapi beliau adalah merupakan salah satu pemain yang baru. So macam dia masih mahu menyesuaikan dirilah. So satu lagi benda yang menarik untuk ketiga central defense kita seperti mana yang telah aku sentuh pada video sebelum ni, di mana ke fizikal mereka yang cukup bagus, ketinggian mereka yang cukup bagus, di mana biasa kalau orang selalu risau macam kalau pemain tinggi ni kadang-kadang tak laju, kadang-kadang lembab, tapi ini kita tidak nampak lah di antara Irfan, Gabriel dan juga Dominic, di mana athleticism, lebih kurang gitulah, mereka cukup bagus, mampu juga untuk membuat larian, mampu juga untuk memberi threat untuk pasukan lawan, di mana kalau kita tengok lebih kepada Gabriel sebenarnya, beliau pun seringkali masuk ke dalam kotak di lawan untuk membuat tandukan. Ada satu masa sewaktu menentang Geylang, beliau juga membuat 1-2 dengan Telmo kalau aku nak silap, di mana Gabriel membuat larian di bahagian kanan wing kita, tapi unfortunately macam telah di-tackle keras oleh pemain Geylang FC, membuatkan beliau cedera pada perlawanan tersebut. Tapi apa yang aku mau tengok sini adalah effort yang telah diberikan oleh Gabriel sebenarnya. Beliau mampu bertahan dan beliau mampu menyerang. So memberikan kita attacking option yang cukup banyak lah untuk Sabah FC di dalam satu-satu perlawanan. Dan seterusnya aku pasti Daniel Ting dan juga Rizal Ghazali akan terus mengemudi bahagian wing back kita, dan seterusnya ditemani oleh penyerang bahagian wing kita tu Jilton dan juga Sadil. Dan sekali lagi seperti mana yang kamu nampak di situ, kenapa Jilton dan juga Sadil mempunyai kaki dominan, Sadil left, Jilton right, tapi mereka berada di posisi silang mereka. Again, ini adalah kerana Ong Kim Swiss sering kali menggunakan role untuk pemain mereka, iaitu inverted winger bagi wing kita lah. So membuatkan lebih banyak attacking option, sekali lagi, dan juga chances untuk membuat hantaran di dalam kotak di lawan, memberi Darren. Dan sekali lagi dengan adanya combination Rizal dan juga Sadil, Daniel dan juga Jilton, membuatkan lagi banyak orang yang boleh menciptakan peluang untuk bahagian serangan kita. Seperti mana yang kamu tahu, Daniel dan juga Rizal mempunyai juga tanggungjawab untuk membuat cross di dalam kotak lawan. Tapi di sini aku mau tegur sikit Rizal Ghazali. Tiada masalah untuk Rizal, persembahan yang cukup konsisten daripada apa yang telah kita saksikan perlawanan Liga tahun 2022. Hasil daripada friendly match ni beliau masih konsisten, tapi apa yang perlu dibaik pulih untuk Rizal Ghazali adalah hantaran lintang beliau
perlu lebih diperbaiki. Ini adalah penting kerana macam ucap tadi, Daniel, Jilton, Rizal dan juga Sadil adalah merupakan 4 player yang mampu untuk membawa bola masuk ke kotak D lawan, tetapi perlu diubah dan juga ditambah sedikit corak permainan, di mana kalau kita tengok servis untuk Darren Lock melakukan jaringan agak berkurangan. Itu aku katakan pada video sebelum ni dan dikatakan lagi pada video kali ini adalah satu corak permainan yang perlu dibaik pulih, perlu ditambah oleh OKS sekiranya ingin mendapat kemampuan untuk melihat kemampuan Darren Lock sebenarnya, di mana servis untuk Darren Lock perlu dipertambahkan lagi. Kalau kita tengok Darren Lock ni adalah merupakan satu pemain yang bijak. Dia memang pandai untuk meloloskan daripada perangkap offside, membuatkan chances beliau berhadapan one on one dengan penjaga gol, dan juga beliau juga mempunyai kepala yang cukup bagus untuk membuat heading, dan juga mempunyai satu insting as a poacher lah, di mana beliau sering kali berada di posisi yang sesuai untuk menyambut bola muntah. So itu yang perlu kita perhatikan untuk Darren Lock, di mana agak berkurangan lah. Ini memang berkurangan daripada perlawanan Gelang FC, dan sempat juga aku menengok beberapa minit perlawanan sewaktu menentang Melaka. Benda ni masih kurang dan again perlu diambil kira lah oleh OKS kiranya ingin mendapatkan 100% kemampuan Darren Lock. Dan seterusnya bagi bahagian tengah pula, sudah pasti Telmo pasti akan terus mengemudi di bahagian tengah Sabah kerana beliau adalah merupakan satu pemain yang cukup bagus, mampu mengawal tempo perlawanan, mampu membuka kanan dan juga kiri, di mana beliau banyak mencipta peluang kepada pemain wing kita untuk membuat larian. Aku sebut pemain wing, of course 4 lah, maksudnya Daniel, Jilton, Rizal dan Sadil. Ini banyak aku nampak lah pada perlawanan sebelum ni. Dan satu yang menjadi macam bilang orang kerisauan dalam benda yang bagus, bukan kerisauan dalam benda yang buruk, di mana kita ada 3 lagi central defense kita, iaitu Badru Bakhtiar, Stuart Wilkin dan juga Gary Steven Robert. So siapakah yang layak selain daripada Pak Tisu lah, siapakah layak untuk menemani Telmo? So daripada apa yang aku tengok dan daripada apa yang aku belajar hasil daripada perlawanan yang telah dilalui oleh Sabah FC sebelum ni, OKS juga gemar menggunakan satu pemain yang bertindak sebagai defensive midfield. So siapakah lagi yang lebih layak untuk berada di bahagian tersebut adalah Pak Tisu dan juga Gary Steven Robert. So dalam perlawanan ini aku lebih mempercayai Pak Tisu, dan aku rasa Pak Tisu diberi kepercayaan yang sepenuhnya oleh OKS sendiri. So Pak Tisu akan menemani Telmo di bahagian tengah pasukan Sabah FC, dan seterusnya membantu 3 pertahanan kita untuk memotong bola sebelum sampai ke kotak di pasukan Sabah FC. Dan of course armband aku rasa akan diberikan sekali lagi kepada Pak Tisu untuk permulaan sepak mula Sabah FC untuk perlawanan friendly match ni lah. Of course, seperti mana yang aku katakan awal tadi, memang akan berlaku rotation, memang akan berlaku perubahan formation di sepanjang perlawanan nanti, tapi itu kita remain to be seen. Tapi apa yang pasti, sekiranya berlaku rotation formation 4-3-3 akan dilakukan, unless OKS ingin mencuba satu lagi formation yang baru, itu tidak pasti. So ini adalah prediction aku guys untuk perlawanan ni, dan apa yang aku harapkan akan berlaku lah di dalam perlawanan menentang Tampin FC. Dan satu lagi sebelum aku terlupa, aku juga ingin melihat kelibat pemain import kita. Mana sudah nama dia tu, si dari Korea tu, okay, Minko. Ini dah. So pemain yang cukup berusia tapi mempunyai pengalaman yang cukup bagus, di mana main position beliau adalah berada di bahagian di mana Daniel Ting berada, iaitu left wing back, dan beliau juga mampu untuk beraksi di bahagian pertahanan dan boleh juga beraksi untuk bahagian right wing back kita. So ini adalah position yang pernah aku beritahu kamu sebelum ni, di mana adalah position yang aku risau, di mana mempunyai rotation yang dan juga squad depth yang tidak begitu bagus. Okay, Jaffrey aku belum nampak lagi sejauh mana kemampuan beliau. So dengan adanya additional Minko selaku melengkap kota pemain import kita, mampu untuk membantu di bahagian ni. Ini adalah bahagian yang pernah aku dikatakan pada video sebelum ni, yang memang dalam list risau aku lah. Okay, perlu ditambah, perlu diisi oleh pemain yang berkemampuan. So kehadiran Minko dalam pasukan Sabah FC bagi aku cukup untuk menambah baik
bahagian yang aku sebut tadi lah. So okay guys, itu adalah pendapat aku, kesebelasan utama formation yang mungkin akan dilakukan dan juga apa yang perlu ditambah, yang perlu kita lihat bagi memperbaiki lagi, menambah baik lagi bahagian serangan kita. Bahagian serangan kita cukup bagus sudah guys, semua orang mampu untuk menjaringkan gol, tapi yang aku risau adalah servis untuk Darren Lock perlu ditambah lagi sekiranya kita ingin melihat beliau menjaringkan gol. Itu sih. So sila letakkan pendapat kamu juga di ruang komentar di bawah. Aku juga ingin mendengar pendapat kamu mengenai apa yang perlu diperbaiki kesebelasan utama dan juga formation of course. So sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang guys. Assalamualaikum dan SMJ lah. Okay, untuk perlawanan ni. Jumpa lagi guys.